Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada petang ini kita sambung semula kuliah tafsir. Kita masih membicarakan tafsir suratul Fatihah. Saya harap pada petang ini insyaAllah boleh kita khatamkan tafsir surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita memasuki surah Al-Baqarah. Okay? Baik, setakat ni saya tengok yang dah join ada sebanyak 66 orang. Terima kasih kepada semua yang telah join. InsyaAllah ini bukan sekadar majlis ilmu kepada kita yang mana Rasulullah SAW sebut merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Tetapi ini insya-Allah bahagian daripada amal ibadat kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang menuntut ilmu Allah taala akan mudahkan ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu yang lalu kita telah membahaskan ayat 1 sehinggalah ayat 4, iaitu sampai ayat Malik Yaumiddin, yang mana fokus 4 ayat tersebut ialah membicarakan tentang perkara tauhid. Okay? Mengapakah ini poin yang utama Allah Subhanahu wa taala datangkan? Sebab yang paling utama dalam agama kita ni adalah tauhid. Maka oleh kerana itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah mengatakan Asasuddin, asas kepada agama kita ni adalah tauhid. Asas kepada agama kita ni adalah tauhid. Kalau ada sesiapa yang pernah membaca hadis Jibril, mana Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia. Ketika itu Jibril alaihi wasallam menanyakan apa perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling pertama Jibril tanyakan kepada Rasulullah adalah berkaitan tentang akidah ataupun tauhid. Mengapa demikian? Sebab inilah asas kepada agama kita ini. Okay? Mesti tauhid dahulu. Sebab itulah tidak wajib orang melaksanakan rukun Islam, salat, puasa, zakat tanpa ia mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa? Sebab ia tidak ada asas. Maka ayat 1 sehinggakan ayat 4 yang telah kita bincangkan sebelum ini, itu berbicara tentang tauhid, okay? Pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat 5 ini pula, okay, ayat 5 ini ia bercerita kepada kita tentang ibadah. Maka biasanya selepas iman, selepas tauhid, maka di atas tu mesti kita dituntut beribadah. Jadi urutan dia macam tu. Tauhid nombor 1, ibadah nombor 2. Begitu, okey. Sama seperti rukun Islam, mesti bersyahadat dahulu baru mengerjakan solat. Bukan mengerjakan solat dahulu baru bersyahadat. Memang urutan dia begitulah. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pada ayat ini urutan dia juga begitu. Okay? Baik, saya harap kepada kepada co-host yang telah saya buat co-host, tolong di-mute-kan, okey. Tolong mute-kan bagi yang belum di-mute-kan lagi supaya tidak ada mengganggu suara kelas kita ni, okey. Harap untuk diperhatikan siapa yang baru join tu, harap terus mute-kan supaya tidak ada apa-apa suara, okey. Baik, kita perhatikan ayat 5 ni. Ayat 5 ni seperti mana saya sebut tadi, ini nanti berbicara tentang ibadah. Okay? Baik, kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa ini kita terjemah dengan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Okay?
Ayat 5 ni adalah merupakan pertengahan kepada suratul Fatihah. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan seperti mana yang telah saya sampaikan dahulu pada awal-awal kuliah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, "Idza qala al-'abd", apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, Allah taala akan berkata, "Hadza baini wa baini 'abdi." Ini antara aku dengan hamba. Wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hamba kulah apa yang dia minta. Okay. Ayat ini merupakan ayat yang paling agung. Ayat yang sangat luar biasa. Bahkan sebahagian daripada ulama-ulama kita itu menyebutkan ayat ini sebagai sirrul Quran. Apa dia sirrul Quran tu? Rahsia Al-Quran. Mengapa demikian? Mengapa mereka mengatakan bahawa ayat ini, ayat 5 ini merupakan sirrul Quran ataupun rahsia kepada Al-Quran? Kerana agama kita ini semua merujuk kepada ayat 5 daripada suratul Fatihah. Semua agama kita ni, apa-apa yang disyariatkan dalam agama Islam ni, ia mesti merujuk kepada ayat 5 suratul Fatihah. Apa yang dibicarakan dalam agama kita secara umum, okay? Secara umum, apa yang dibicarakan? Biasanya poin dia adalah tauhid ataupun akidah, kemudian syariat. Ini biasanya poin dia yang dua ni. Maka di Makkah dahulu fokus Rasulullah SAW adalah akidah, dekat Madinah fokus Rasulullah adalah syariat. Kalau kita betul-betul dalami ayat 5, ayat 5 ni ia mengandungi dua perkara. Pertama tentang tauhid, seperti keikhlasan dalam beramal ibadat. Yang kedua, ia berbicara tentang ibadah. Oleh kerana itulah ulama mengatakan ayat ini sebagai sirrul Quran, rahsia kepada Al-Quran. Malah kalau kita membaca lagi karya-karya ulama, ada ulama menuliskan satu buku secara panjang lebar hanya membicarakan ayat 5 daripada suratul Fatihah. Masya Allah. Hanya membahaskan ayat 5 daripada suratul Fatihah ni, ulama itu menuliskan satu buku. Oleh kerana itulah, kalau kita nak jabarkan nanti secara meluas ayat ni, maka ia sangat panjang. Okay? Cuma saya ingat kita ambil poin-poin yang saya rasa penting saja untuk kita. Okay? Baik. Maka ulama mengatakan ayat ini merupakan sirrul Fatihah, rahsia kepada suratul Fatihah. Okay? Kemudian ulama juga mengatakan alaiha madarud da'watir rusul. Pada ayat 5 inilah terdapat bagaimana dakwah para rasul. Okay? Dakwah para rasul itu apa? Dakwah para rasul itu ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyembah Allah Ta'ala dan menjauhi sebarang unsur-unsur kesyirikan. Itu juga terdapat nilai dia dalam ayat 5 suratul Fatihah. Oleh kerana itulah ayat 5 ini merupakan ayat yang sangat agung. Okay? Baik. Sebelum ini, ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pada ayat 4 itu seperti mana yang sudah kita bincangkan pada hari Isnin yang lalu, ayat itu menjelaskan kepada kita bahawa nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan oleh manusia di akhirat nanti. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika amal itu baik, Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Jika amalan itu buruk, maka Allah Ta'ala akan balas pula dengan keburukan. Pasti akan dibalas Allah Ta'ala. Selepas ayat 4 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita macam mana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan nanti kita mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu di akhirat. Okay? Jadi ini hubung kait ayat 4 dan ayat 5 ni
pada ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa amal ibadat kita nanti semua akan dibalas Allah taala di padang mahsyar di akhirat, manakala ayat 5 ni Allah taala ajarkan kepada kita macam mana sepatutnya kita hidup di atas dunia ni sehingga kan nanti di akhirat kita mendapatkan ganjaran ataupun balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau kita lihat daripada sisi hubung kait dia ayat 4 dan ayat 5. Okey. Baik, seterusnya kita perhatikan ayat Allah taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini menjelaskan kepada kita bahawa semua amal ibadat kita hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, dan semua permintaan kita, kalau kita nak meminta pertolongan, hanya dibolehkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni yang menjadi persoalan adalah apakah itu ibadah? Okay? Apakah itu ibadah dan apakah itu al-isti'anah? Okay? Mungkin ibadah ni dah biasa kita sebut, bahkan dah jadi bahasa Melayu, kita dah tak terjemah dah kan, kita sebut beramal ibadat kan. Kata ibadah ni dah biasa kita sebut. Sekarang ni yang menjadi persoalan, apakah itu ibadah? Pernah tak kita tertanya-tanya apakah itu ibadah? Okay? Kita mengatakan kita selalu beribadat. Apa itu ibadah? Ulama mendefinisikan ibadat itu adalah ismun jami'. Ismun jami' itu maksudnya satu kata nama yang mempunyai makna yang sangat luas. Jadi perkataan ibadat itu adalah satu kata nama yang mempunyai makna yang begitu luas. Okay? Lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ibadat itu merupakan kata nama yang mempunyai makna yang sangat luas untuk segala sesuatu perbuatan ataupun ucapan, sama ada yang zahir maupun yang batin, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ibadah. So ibadah itu adalah semua perbuatan, perkataan, sama ada yang zahir maupun yang batin, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah bernilai ibadah. Okay? Boleh ia disebut sebagai ibadah. So semua ibadat kita ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Taala, tak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai dia. Okay? Kemudian apa yang disebut sebagai al-isti'anah tu? Yang disebut sebagai isti'anah ni ataupun yang kita sebut sebagai meminta pertolongan itu ialah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il mudar. Okay? Yang disebut dengan isti'anah itu, ataupun kalau kita terjemah dengan meminta pertolongan, maksudnya adalah kita berpegang kepada Allah. Kita hanya bertumpu kepada Allah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan untuk menjauhkan perkara-perkara yang memudaratkan. Jadi yang disebut isti'anah itu adalah kita hanya bergantung kepada Allah untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat dan untuk menolak perkara-perkara yang mudarat daripada hidup kita. Okay? Itu yang disebut dengan al-isti'anah. Jadi ibadah al-isti'anah. Okay? Baik, kita kembali memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka semua amal ibadat yang kita lakukan dan ketika kita meminta pertolongan itu hanya boleh kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita persembahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Minta maaf sekejap, saya nak pindah tempat, mungkin suara anak saya menangis mengganggu. Okay.
Okey, boleh kita teruskan lagi. Jadi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu Allah Taala menegaskan kepada kita atau menyuruh kita bahawa segala ibadat yang kita lakukan dan saat kita meminta pertolongan itu hanya boleh kita mintakan, kita persembahkan kepada Allah Taala, tak boleh kita beribadat kepada selain Allah dan tak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita perhatikan ayat ni, ini cukup menarik. Okay? Bagi yang faham bahasa Arab, ayat 1 sehinggalah ayat 4 daripada surah Al-Fatihah, itu dalam bentuk ghaib bahasanya. Dalam bahasa Arab itu ada 3 tingkatan. Ada yang disebut mutakallim. Kalau mutakallim tu maksudnya orang yang bercakap. Sekarang ni saya sedang bercakap, saya ni disebutlah ia sebagai mutakallim. Okay? Yang kedua ada yang disebut dengan mukhatab. Mukhatab tu siapa dia? Orang yang kita ajak berbicara. Sekarang ni tuan-tuan, puan-puan, yang semua yang join kelas ni, ini semua sekarang ni menjadi sebagai mukhatab kepada saya. Okay? Yang ketiga ada yang disebut dengan ghaib. Ni orang ketiga yang tak hadir, yang tak join dengan kelas kita ni. Mereka ini disebutlah sebagai ghaib. Okay. Kalau kita perhatikan ayat 1 sehinggakan ayat 4, itu bentuk dia dhamir ghaib. Kata ganti ghaib. Ketika masuk ayat 5 daripada surah Al-Fatihah ni, dari yang ghaib itu berubah menjadi mukhatab. Iyyaka. Okay, iyyaka. Kaf itu, ka itu, atau iyyaka itu, secara amnya dalam bahasa Arab, itu digunakan untuk orang yang hadir di hadapan kita. Ia tak digunakan kepada orang yang tak hadir di hadapan kita. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini? Ini yang saya sebut dahulu. Dalam surah Al-Fatihah ni, ketika mana kita membacanya, khususnya ketika kita sembahyang, apabila kita dah sampai kepada ayat 5 ni, kalau kita faham ayat Allah Ta'ala ni, maka kita akan betul-betul merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita tak bolehlah mengatakan saat kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita bayangkan Allah ada di hadapan kita. Tetapi kalau sekiranya perkataan ini digunakan kepada makhluk, maka makhluk tersebut ada di hadapan kita. Cuma kita tidak mengatakan Allah ada di hadapan kita. Cuma ayat ni mengisyaratkan kepada kita saat kita solat, saat kita baca ayat ni, begitu dekat Allah Ta'ala dengan kita. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala jawab, hadza baini wa baini abdi wa li abdi masal. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa sahaja yang ia minta. Masya Allah. Ini menggambarkan begitu dekat. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika mana ia bersujud. Bersujud yang dimaksudkan dekat sini adalah sujud dalam salat. Okay? Sujud dalam salat. Maka oleh kerana itulah saat kita salat, Allah Ta'ala begitu dekat dengan kita. Kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala dan ini amat jelas apabila kita memperhatikan, mentadabbur ayat 5 daripada suratul Fatihah ni. Okay? Baik. Kita teruskan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa ini, iyyaka dekat situ ia sebagai maf'ul, okey, ia sebagai maf'ul. Dalam bahasa kita maf'ul ni kita sebutlah ia sebagai apa ni, sebagai objek, okey. Na'budu dekat situ baru baru subjek. Okay? Susunannya dalam bahasa Arab mestinya, bahkan dalam bahasa kita pun biasanya objek itu disebutkan kemudian, bukan disebutkan di awal. Misalkan kita sebut saya makan pisang, bukan pisang saya makan. Okay? Yang paling tepat itu saya makan pisang, saya makan nasi. Kan? Pisang atau nasi yang kita makan itu adalah sebagai objek, itu disebutkan kemudian. Pada ayat ni pun mestinya begitu, tetapi yang kita perhatikan pada ayat ni, iyyaka yang mana itu sebagai maf'ul ataupun sebagai objek itu didahulukan berbanding perkataan na'budu. Mengapa demikian? Ini alasannya kata ulama, lil hasr, untuk menghadkan, untuk membatasi sesuatu.
Maksudnya macam mana? Kalau sekiranya objek itu diletakkan di hujung, misalkan ayat ni bunyi dia macam ni, na'buduka wa nasta'inuka. Secara bahasa maksudnya lebih kurang. Kami beribadat kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Kalau bentuk ayat dia na'buduka wa nasta'inuka, maka kita hanya sekadar menyebutkan bahawa kita beribadat kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, tetapi masih ada kemungkinan kita juga beribadat kepada selain Allah dan kita juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Kalau bentuk bahasa dia macam itu. Tetapi bila digunakan seperti mana yang terdapat pada ayat 5 ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan cara mendahulukan iyyaka baru kemudian na'budu, iyyaka baru kemudian nasta'in, ini menunjukkan bahawa atau kita berikrar saat membaca ini bahawa kita hanya beribadat kepada Allah Ta'ala dan kita tidak beribadat kepada selain Allah, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dan kita tidak akan pernah meminta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau dibuat bentuk dia begini, cara memaknai dia ada di situ nafi dan isbat namanya. Nafi itu apa maksudnya? Nafi itu kita menafikan semua sembahan-sembahan selain daripada Allah. Yang kedua, kita isbatkan atau kita sabitkan. Apa yang kita sabitkan tu? Kita sabitkan bahawa ibadat yang kita lakukan tu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita khususkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mafhum dia yang pertama. Mengapa didahulukan maf'ul ataupun objek baru kemudian fi'il fa'il dia kalau di dalam bahasa Arab. Okay? Baik, seterusnya itu yang pertama. Yang kedua, didahulukan dekat sini iyyaka. Iyyaka tu kata ganti kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu. Mu dekat situ maksudnya adalah Allah Ta'ala. Didahulukan baru na'budu, baru nasta'in. Sebab apa? Ini bahagian daripada adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mesti mendahulukan nama Allah Ta'ala, baru kemudian kita sebutkan perkara yang lain. Ini faedah dia yang kedua. Okay? Yang ketiga, mengapa didahulukan iyyaka baru na'budu atau iyyaka baru nasta'in? Ini menunjukkan kepada kita bahawa ketika kita beramal ibadat, kita mestilah ikhlas lillahi ta'ala. Tak boleh ada niat-niat yang lain, tak boleh ada tujuan-tujuan yang lain. Semua amal ibadat yang kita lakukan ataupun ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, mestilah ikhlas kita lakukan. Tidak boleh ada niat yang lain, tak boleh ada tujuan-tujuan yang lain. Sebab itu semua akan merosakkan keikhlasan. Oleh kerana itulah ayat ini bentuk dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan na'buduka wa nasta'inuka. Okay? Maka dalam terjemahan Al-Quran pun biasa diterjemah dengan hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Terjemahan hanya itu daripada mana? Terjemahan hanya itu muncul oleh kerana objek tadi didahulukan berbanding subjek dia. Kerana iyyaka itu didahulukan daripada perkataan na'budu, ataupun kerana iyyaka didahulukan berbanding nasta'in, maka diterjemahlah ia menjadi hanya. Kalau misalkan bentuk dia tidak begitu, maka tidak ada terjemahan hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Okay? Baik, kita perhatikan lagi ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beramal ibadat. Beramal ibadat ni ia memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Kita tak boleh sekadar sekadar kita buat-buat sendiri amal ibadat, tak boleh. Oleh kerana itulah ayat ini juga menurut ulama-ulama kita ini merupakan ayat yang isbatun nubuwah.
yang mensabitkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni secara tidak langsung merupakan ayat yang mensabitkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Sebab kita tidak mungkin tahu cara beramal ibadat kepada Allah kecuali ada Rasul Allah Ta'ala yang datang memberitahu kepada kita. Okay? Kita ni tak mungkin tahu bagaimana cara beribadat. Solat. Kita tak pernah tahu macam mana cara solat kalau tidak ada Rasul yang diutus Allah datang mengajarkan solat. Macam tu juga puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kita tak akan pernah tahu. Maka oleh kerana itulah ayat ini secara tidak langsung ini merupakan ayat yang mensabitkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita dapat beramal ibadat itu hanya berdasarkan panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kemudian pada ayat iyyaka nasta'in pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini bahagian daripada ayat juga yang mensabitkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dan sebenarnya ayat ini jugalah yang membenarkan ucapan atau kalimah la haula wala quwwata illa billah. Jadi apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila dah sampai kepada ayat wa iyyaka nasta'in, sepatutnya kita sedar pada ketika itu bahawa kita ini tidaklah mempunyai sebarang kekuatan. Kita ini tak mempunyai sebarang kelebihan, tak mempunyai kemampuan apa-apa, melainkan pertolongan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka oleh kerana itulah ulama mengatakan bahawa ayat wa iyyaka nasta'in ini ayat yang membenarkan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Tetapi orang-orang yang orang-orang yang tidak faham akan ayat Allah Ta'ala ni, orang-orang yang tidak mentadabbur ayat Allah Ta'ala ni, dia sembahyang, lepas sembahyang masih lagi sombong, masih lagi angkuh, masih lagi merasa hebat, masih lagi merasa kuat, dan masih banyak lagi kesombongan-kesombongan yang lain yang ditunjukkan. Padahal sebenarnya bila ia betul-betul memahami ayat Allah Ta'ala ni, maka ia akan sedar bahawa dia tidak mempunyai kekuatan, dia tak mempunyai keupayaan apapun, melainkan itu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapat melakukan semua aktiviti kita dalam hidup ini pun semuanya adalah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kita lihat, untuk berdiri sahaja, kalau Allah tak beri kita kekuatan, tak mampu kita untuk berdiri. Kita dah banyak tengok hamba-hamba Allah Ta'ala, saudara-saudara kita yang mana mereka sembahyang pun dah tak boleh berdiri dah. Sebab apa? Kekuatan tu Allah Ta'ala dah tarik. Itu semua menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya kita ni la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan apa yang Allah Ta'ala pinjamkan sekejap kepada kita. Oleh kerana itulah kita sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, kita perhatikan lagi. Pada ayat ni, kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala mendahulukan ibadah baru isti'anah. Okay? Allah Ta'ala mendahulukan ibadah baru isti'anah. Iyyaka na'budu. Na'budu itu ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu isti'anah. Allah Ta'ala mendahulukan ibadah baru kemudian isti'anah. Isti'anah ni tadi meminta pertolongan. Mengapa demikian susunan dia? Mengapa bukan meminta pertolongan dahulu baru kemudian disebutkan ibadah? Ini alasannya kata ulama, min taqdimil maqasid 'ala al-wasail. Okay? Alasan pertama, mengapa na'budu didahulukan baru nasta'in? Mengapa ibadah didahulukan baru isti'anah? Ini sebenarnya termasuk dalam bab mendahulukan maksud daripada wasilah. Maksud kita apa? Hidup ni. Tujuan kita apa? Ibadah. Tujuan kita tu ibadah. Tetapi wasilah supaya kita dapat beribadah,
Apa dia? Mesti mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, okay? Jadi ibadah itu adalah maksud, tujuan kita, okay? Kita dicipta Allah taala untuk beramal ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita untuk beramal ibadat. Pertolongan itu pula itu adalah wasilah. So Allah taala dahulukan pada ayat ni ibadah atau na'budu, baru kemudian isti'anah ataupun nasta'in, oleh kerana na'budu atau ibadah itu adalah tujuan kita, manakala nasta'in atau isti'anah itu adalah wasilah supaya kita dapat melakukan amal ibadat. Itu alasan yang pertama. Okay? Alasan yang kedua, mengapa ibadah atau na'budu didahulukan daripada isti'anah ataupun nasta'in? Kerana ibadah itu adalah hakul khaliq. Itu hak Allah Ta'ala. Okay? Ibadah itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Allah Ta'ala yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala nasta'in, meminta pertolongan itu hak kita yang kita mintakan kepada Allah. Maka ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, tunaikan dahulu hak Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Jadi antara hikmah didahulukan iyyaka na'budu baru kemudian wa iyyaka nasta'in, itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak dapat pertolongan Allah Ta'ala, okay, kalau kita nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena perbanyakkan amal ibadat. Okay? Kita kena perbanyakkan amal ibadat. Semakin banyak amal ibadat atau ketudukan kita kepada Allah Ta'ala kita lakukan, maka semakin banyak pula lah pertolongan yang akan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Maka oleh kerana itu, iyyaka na'budu didahulukan, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Antara hikmahnya, kita kena lakukan ibadat dahulu, baru kemudian Allah Ta'ala akan datangkan pertolongannya kepada kita. Okay? Inilah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Bila kita buat kebaikan kepada Allah Ta'ala akan datangkan pula kebaikan kepada kita. Bila kita melakukan amal-amal ibadat, Allah Ta'ala pula akan datangkan pertolongannya kepada kita. Ini selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Taala akan sentiasa menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Maknanya pertolongan Allah Taala itu akan sentiasa datang kalau kita melakukan amal-amal ibadat untuk Allah. Dan antara bentuk contoh amal ibadat itu adalah menolong orang lain. Okay? Baik. Kita perhatikan lagi ayat Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beramal ibadat. Okay? Ini merupakan ikrar kita, pengakuan kita kepada Allah Ta'ala, bahawa semua amal ibadat kita yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah ayat ini juga merupakan ayat yang mewajibkan kita supaya ikhlas kepada Allah dalam beramal ibadat. Oleh kerana itulah ulama mengatakan ayat iyyaka na'budu yang bermakna hanya kepadamu kami beramal ibadat, ini merupakan ilajur riya. Okay? Ini merupakan ayat yang menjadi ubat kepada penyakit riya. Riya itu apa dia? Riya itu menunjuk-nunjuk. Suka menunjukkan amal ibadat dia. Jadi sebenarnya kalau orang faham ayat 5 daripada suratul Fatihah ni, dia tak mahu menunjukkan solat dia, ibadat dia lagi kepada orang dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Dia tak akan mau lagi. Sebab apa? Dia tahu tadi semasa ia membaca ayat ni, iyyaka na'budu, ia telah berikrar kepada Allah, hanya kepadamu aku beramal ibadat.
hanya kepadamu kami beramal ibadat, yang bermakna apa? Ia telah berjanji kepada Allah bahawa dia akan ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu ayat ini merupakan ilajur riya, merupakan ubat kepada penyakit riya. Nah, tetapi ini berlaku hanya kalau orang yang membaca ayat ini faham. Kalau orang yang membaca ayat ini merenungkan, mentadabburnya secara mendalam, barulah dia akan tahu bahawa sepatutnya kalau dia baca ayat iyyaka na'budu ni, itu dapat menghilangkan semua sifat-sifat riya, sifat-sifat ingin menunjuk kepada orang ketika mana ia melakukan amal ibadat. Okay? Baik, wa iyyaka nasta'in pula, ayat itu menunjukkan kepada kita bahawa kita ini berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita hamba Allah taala yang lemah, hamba Allah taala yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Maka oleh kerana itulah ulama mengatakan ayat wa iyyaka nasta'in yang mana secara bahasa diterjemah dengan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ayat ini merupakan ilajul kibr, ubat kepada kesombongan. Orang kalau dia faham betul-betul ayat wa iyyaka nasta'in, maka insya-Allah semua penyakit-penyakit kesombongan atau merasa diri lebih besar daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain dan seterusnya, itu akan hilang daripada dirinya. Mengapa? Sebab ia akan sedar bahawa dirinya tidak mempunyai kekuatan, bahawa dirinya tidak mempunyai kehebatan, yang mempunyai kekuatan, kehebatan hanya Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah dia juga meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik. Kita teruskan lagi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita perhatikan dekat sini, ayat ni Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk dhamir. Okay? Kata ganti untuk dhamir jamak. Jamak ni maksudnya untuk lebih daripada 3 orang. Okay? Sedangkan kadang-kadang kalau kita sembahyang, hanya kita seorang yang membaca kan. Mengapa ayat ni tidak datang dalam bentuk iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, yang bermaksud hanya kepadamu aku beramal ibadat dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan? Mengapa ayat ni bentuk dia mesti na'budu wa nasta'in, hanya kepadamu kami. Kami itu kan menunjukkan ramai. Hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Buat dalam bentuk jamak. Mengapa demikian? Antara alasannya kata ulama, ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahawa agama kita ini ia agama yang mengajarkan betapa penting kita menjalin hubungan antar sesama manusia dan betapa bernilainya jamaah atau persatuan umat Islam. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk jamak. Jadi tidak didatangkan dalam bentuk mufrad ataupun menunjukkan kata benda untuk menunjukkan satu. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk jamak. Ini memberi isyarat kepada kita bahawa kita umat Islam ni mesti bersatu, mesti bersama-sama. Oleh kerana itulah solat yang terbaik itu pun solat yang dikerjakan secara berjamaah. Kan solat yang dikerjakan secara berjamaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajatan. Rasulullah kata solat dengan secara berjamaah itu lebih utama berbanding dengan solat bersendiri sebanyak 27 darjat. Sebab apa? Saat kita solat berjamaah, yang sembahyang bukan kita seorang, tetapi beramai-ramai. Saat imam membaca itu seolah-olah imam tu dah mewakilkan kita semua. Bila ia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beramal ibadat dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ia telah memimpin kita semua. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis,
qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu dah menjadi bacaan makmum. Okey? Baik. Itu berkaitan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Jadi intipati daripada ayat 5 daripada suratul Fatihah ni, ia menjelaskan kepada kita bahawa semua amal ibadat yang kita lakukan dan saat kita hendak meminta pertolongan, ia hanya boleh dipersembahkan untuk Allah dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menafikan semua tuhan-tuhan selain daripada Allah saat kita beramal ibadat dan saat kita meminta pertolongan. Dan kita kena sabitkan ibadat itu hanya untuk Allah, dan saat kita meminta pertolongan juga kita sabitkan bahawa itu hanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 5 daripada suratul Fatihah ini juga ini merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita bahawa tugas kita sebenarnya hidup di atas muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah, barulah kita dapat mencapai orang atau hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah orang yang paling banyak melakukan amal ibadat. Sehingga kan dengan sebab itu Allah Ta'ala muliakan baginda dengan memanggil nama baginda sebagai Abdun. Okay. Allah Ta'ala sebut nama baginda dengan Abdun. Abdun itu maksudnya apa? Hamba ataupun orang yang beramal ibadat. Orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat pada surah Al-Kahfi ayat pertama. Kata Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah Ta'ala sebut, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Kepada hambanya dekat sini maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Mengapa Allah Ta'ala sebutkan nama Rasulullah dekat situ sebagai abdi, hamba Allah Ta'ala? Kerana Rasulullah ni adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra dan juga disebut dalam surah Al-Jin. Okay. Surah Al-Jin pada ayat yang ke-19 tak silap saya. Okay. Jadi apabila kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah, barulah kita dapat mencapai kemuliaan. Okay. Jadi secara amnya ayat 5 ini berbicara tentang ibadah dan keikhlasan kita dalam beribadah, yang mana itu semua hanya boleh kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat 6 daripada suratul Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Secara bahasa diterjemah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Okay? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum ni tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa kalau kita nak meminta pertolongan, itu hanya boleh dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas itu, iaitu ayat 6 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita apa yang paling penting untuk kita mintakan kepada Allah. Apa yang paling penting untuk kita untuk kita mintakan kepada Allah Ta'ala? Yang paling penting sekali itu untuk kita mintakan ialah meminta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang paling penting untuk kita mintakan. Meminta kesihatan perlu, memang perlu. Meminta apa lagi? Meminta rezeki perlu. Meminta anak yang saleh perlu. Tetapi di atas daripada itu semua, yang paling penting untuk kita mintakan adalah mintalah hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Oleh kerana itulah seperti yang telah saya sebutkan pada awal kuliah kita dahulu, bahawa wajib kita meminta hidayah ini kepada Allah Ta'ala lebih kurang 17 kali dalam sehari semalam. Okay? Bahkan kalau kita misalkan mengerjakan mengerjakan ibadah-ibadah solat sunnah, maka maknanya kita meminta hidayah kepada Allah lebih lagi daripada 17 kali dalam sehari semalam. Okay?
maka Allah Ta'ala wajibkan kita untuk meminta hidayah ni setiap kali kita solat. Wajib, Allah Ta'ala fardukan. Maka kalau ada orang tidak membaca ayat 6 daripada suratul Fatihah ni dalam solat dia, maka solat dia akan batal. Okay? Maka Rasulullah SAW kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Dan kandungan suratul Fatihah yang wajib dibaca itu adalah antaranya ayat 6 daripada surah Al-Fatihah. Okay? Baik. Kita perhatikan lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini Allah Taala sebut ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Maksudnya berilah kami petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Okay? Baik. Seperti mana tadi saya sebut, ni merupakan doa. Ni merupakan doa yang amat penting yang Allah fardukan untuk kita doakan. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan, sebelum ini sebenarnya, sebelum ayat 6 ni, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita macam mana supaya doa ini dikabulkan Allah. Jadi sebenarnya dalam suratul Fatihah ni terkandung juga satu rahsia macam mana supaya doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana supaya doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkandung dalam suratul Fatihah. Apa cara dia yang diajarkan suratul Fatihah supaya doa kita diijabah Allah? Yang pertama, sebelum doa ni Allah Ta'ala sebut apa? Yang pertama, awalilah doa dengan Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW juga ajarkan, setiap doa kita mestilah kita awali dengan Alhamdulillah. Suratul Fatihah ni diawali dengan Alhamdulillah. Okay. Apalagi antara cara supaya Allah Ta'ala ijabah doa kita, antara cara yang kedua yang diajarkan oleh suratul Fatihah ni, yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya adalah bertawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ini telah disebutkan nama Allah. Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Malik. Salah satu supaya doa kita diijabah Allah, bertawassullah dengan nama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, yang berjumlah sebanyak 99 tu. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Fada'u biha, berdoalah kamu dengannya. Maksudnya dengan cara bertawassul, dengan menyebut asma' Allah Ta'ala tu, nama-nama Allah Ta'ala tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Dan itu diajarkan dalam suratul Fatihah. Okay. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala ajarkan juga kepada kita sebelum ayat 6 ni, macam mana cara berdoa. Sebelum Allah Ta'ala datangkan doa ni, Allah Ta'ala ajarkan kita cara berdoa. Yang ketiga adalah bertawassullah dengan amal ibadah. Bertawassullah dengan amal ibadah. Okay. Boleh tak bertawassul dengan amal ibadah? Boleh. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Mungkin kita melakukan suatu amal ibadat, katalah baca Quran ke, ataupun kita sedekah ke, ataupun kita tolong orang ke, kan? Lepas tu kita nak berdoa kepada Allah. Macam mana cara bertawassul dengan amal ibadat? Kita sebut, Ya Allah, kalau engkau terima Ya Allah bacaan Quranku tadi, kalau engkau terima Ya Allah sedekahku tadi, kalau engkau terima Ya Allah amalanku yang ni, amalanku yang tu, tolonglah kabulkan Ya Allah doa. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita dengan asbab. Kalau pernah mendengar riwayat yang menceritakan tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, yang mana mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba gua itu tertutup. Macam mana supaya boleh terbuka itu? Antaranya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul. Dengan cara bertawassul. Ada yang berdoa dekat situ, Ya Allah, kalau engkau terima semua amal ibadat yang aku lakukan sebelum ini, Ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini. Maka perlahan-lahan dibukakan Allah Ta'ala sehingga mereka boleh keluar daripada situ. Maka ini mengajarkan kepada kita, sebelum Allah Ta'ala datangkan doa pada ayat 6 ni, Allah sebenarnya dah ajarkan kepada kita macam mana supaya doa kita ketika sampai pada ayat 6 ni dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Antaranya tadi awali dengan alhamdulillah. Yang kedua, sebutlah atau bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kemudian yang ketiga, bolehlah bertawassul dengan amal ibadah. Bahkan yang keempat lagi, kalau betul-betul kita dalami ayat Allah Ta'ala ni, khususnya pada ayat 5, sebenarnya ayat 5 tu juga mengajarkan kepada kita, kalau kamu nak dikabulkan doamu, maka taatlah kepada Allah. Lakukanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah. Barulah ia dapat dikabulkan doa. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ada seseorang yang berdoa kepada Allah ketika ia bermusafir, baju lusuh kusut, kemudian ia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tetapi doa dia tak dikabulkan Allah. Padahal kalau kita perhatikan, dia ini sudah berada pada keadaan yang mestinya Allah Ta'ala ijabah doa dia. Sebab Rasulullah kata doa orang yang sedang bermusafir dikabulkan Allah. Yang kedua, Nabi kata juga, kalau kita betul-betul datang menghinakan diri kita di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Yang ketiga disebut dalam hadis Nabi, kalau kita angkat tangan kita tinggi-tinggi berdoa kepada Allah, Allah malu kalau tak kabulkan doa kita. Tapi apa yang berlaku? Allah tidak kabulkan doa lelaki tersebut. Rasulullah kata, apa sebabnya? Rasulullah kata sebabnya ialah kerana ia memakan yang haram, pakaian yang haram, banyak dia berinteraksi dengan perkara-perkara yang haram. So maknanya ia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun dia sudah bermusafir, walaupun ia betul-betul dalam keadaan yang hina, walaupun ia mengangkat tangan dia berdoa kepada Allah, Allah Taala tak kabulkan. Sama juga macam kita sekarang ni. Sekarang ni tak bolehlah pergi umrah. Mungkin sebelum-sebelumnya ramai yang pergi umrah, menangis dekat Raudah, berdoa dekat Kaabah. Tetapi apa yang ia lakukan? Dekat kampung, dia banyak melakukan maksiat. Ia tidak taat kepada Allah. Dengan jiran sahaja dia tak okey. Tiada masalah dengan jiran dia. Tak tegur sapa. Dengan saudara mara ada masalah. Dengan ibu bapa tak hormat. Banyak masalah dia. Tapi saat pergi ke sana menangis, dia ingat bahawa tempat itu akan secara otomatik menjadi asbab doa dia dikabulkan Allah. Tidak. Okay. Tidak. Waktu mustajabah tu memang ada. Waktu mustajabah tu memang ada. Tempat-tempat mustajabah tu memang ada. Namun kita kena ingat, mestilah bergantung juga kepada ketaatan seseorang kepada Allah. Kalau ia seorang yang suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan kabulkan juga doa dia. Seperti mana hadis yang disebutkan tadi, dan hadis itu merupakan hadis yang sahih. Ya. Baik, kita teruskan lagi firman Allah Ta'ala ini, kita bahas ayat 6 ni, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu berasal daripada kata hidayah. Ihdi. Berasal daripada kata hidayah. Hidayah ni pun dah biasa kita sebut dalam bahasa kita, yang biasa kita terjemah sebagai petunjuk. Okay? Hidayah apakah yang diminta dekat sini? Hidayah tu kata ulama terbahagi kepada dua. Ada yang disebut dengan hidayah bermakna ad-dilalah wal irsyad. Yang kedua ada disebut dengan hidayah taufik. Okay? Hidayah dilalah wal irsyad itu apa? Hidayah yang bermakna ditunjukkan sesuatu kepada kita dengan makna ilmu pengetahuan. So misalnya macam ni, kita ajar orang untuk kita ajar orang cara sembahyang. Itu maknanya kita telah memberi hidayah kepada dia. Tetapi hidayah yang ni disebut hidayatud dilalah wal irsyad. Okey. Hidayah dengan makna kita menunjukkan sesuatu kepada dia yang sebelumnya ia tak tahu. Okay? Itu disebut hidayah dilalah wal irsyad. Yang kedua, hidayah itu disebut sebagai hidayah at-taufiq. Ni manusia tak boleh beri. Yang boleh memberi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yahdi man yasha. Allah Taala sahaja yang dapat memberi hidayah taufik ni kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Ini hanya dapat diberikan Allah Ta'ala. Maka apabila kita membaca atau berdoa dengan ayat 6 ni, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maka kata ulama sebenarnya kita telah meminta kepada Allah Ta'ala dua bentuk hidayah ni.
Maka kalau kita terjemah secara umumnya, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya lebih kurang macam, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan itu dan berilah kami taufik untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Okay. Sebab taufik ni dia lebih bermakna macam ni. Allah Ta'ala mudahkan kita. Allah Ta'ala restui kita untuk melakukan kebaikan. Sekarang ni kan dah banyak benda sebenarnya kita tahu. Saya percaya bahawa semua kita tahu solat tahajud tu baik. Kan? Tak perlu lagi datangkan dalil. Perkara itu kita sudah sedia maklum. Cuma yang menjadi persoalan adalah, adakah kita semua dah sembahyang tahajud? Kan? Adakah semua kita dah sembahyang tahajud? Kemungkinan sudah ramai yang sembahyang tahajud. Tetapi masih ada lagi yang belum. So maknanya apa? Yang belum sembahyang tahajud ni, tahu tak dia sembahyang tahajud tu baik? Tahu. Kenapa ia belum sembahyang tahajud? Belum dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Maka yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala ni, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kita, supaya Allah Ta'ala tunjuki kita kepada perkara-perkara yang benar. Pada masa yang sama kita minta kepada Allah supaya Allah beri kita taufik sehingga kan kita dapat mengamalkan kebenaran-kebenaran yang telah kita ketahui itu. Okay? Tetapi mungkin ada persoalan yang muncul, Ustaz, perlu lagi ke kita meminta hidayah kepada Allah? Bukankah kita ni dah dapat hidayah, kan? Alhamdulillah kita memang telah pun dikurniakan Allah Ta'ala hidayahnya. Buktinya adalah kita menjadi seorang yang beragama Islam dan kita juga menjadi seorang yang mengamalkan agama Islam. Itu bermakna Allah Ta'ala memang telah kurniakan kepada kita hidayahnya. So pertanyaannya, mengapa kita mintakan lagi? Ada dua sebab. Sebenarnya kita mintakan hidayah ni kepada Allah bukan kerana Allah tak beri kita hidayah. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri. So kita mintakan yang pertama, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala sabitkan kita dalam hidayah. Supaya Allah Ta'ala tetapkan kita pada jalan yang lurus itu. Jangan sampai kita terpesong. Ada orang dahulu lurus tapi tiba-tiba terpesong. Jangan sampai kita macam ni. Dulu rajin belajar Quran, sekarang dah tak pernah nampak lagi. Dulu geng dia geng-geng Quran semua, sekarang ni geng dia geng yang lain pula. Geng yang tak sesuai dengan Quran. Maka kita mintakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan kita dalam petunjuknya. Okay? Yang kedua, kita mintakan hidayah dekat sini bukan kerana kita tak ada hidayah. Cuma kita mintakan supaya Allah Ta'ala tambahkan hidayah itu kepada kita. Hidayah ni, dia tak sama semua. Hidayah ni tak sama semua. Berperingkat-peringkat hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Semakin banyak hidayah Allah Ta'ala beri kepada hambanya, maka hamba tersebut semakin banyak melakukan amal-amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau ingat cerita kisah Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri Ashabul Kahfi itu. Apa kata Allah Ta'ala? Antara ciri-ciri mereka, kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa zidnahum huda, dan sentiasa kami tambahkan kepada mereka hidayah, kata Allah. Ni kita perhatikan ayat wazidnahum huda, dan sentiasa kami tambahkan kepada mereka hidayah. So maknanya apa? Adakah mereka di sebelumnya tidak dapat? Dia dapat, tetapi Allah Ta'ala tambahkan. Oleh kerana Allah Ta'ala tambahkan terus-menerus hidayah itu kepada mereka, maka jadilah mereka warabatna ala qulubihim. Jadilah hati mereka ini kukuh dalam mempertahankan keimanan. Saat dipaksa pun untuk menyembah selain Allah, mereka berani secara terang-terangan menolak. Apa sebab? Kekuatan itu mereka dapat kerana Allah sentiasa tambahkan hidayah kepada mereka. Maka oleh kerana itulah kita sentiasa doakan ni.
Bukan kerana kita tak dapat hidayah, tetapi kerana kita ingin hidayah yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kita tetap pada diri kita. Pada masa yang sama kita mintakan kepada Allah Ta'ala juga supaya Allah tambahkan lagi hidayah itu kepada kita, sehinggalah kita ini menjadi insan, menjadi hamba Allah yang semakin baik dan semakin baik. Okay? Baik, seterusnya kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. Ini kat sini kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Okay? As-sirat, okay? Kata as-sirat itu dalam bentuk mufrad. Okay? Dalam bentuk mufrad ataupun tunggal. Okay? Dalam bentuk mufrad ataupun tunggal. Ini menunjukkan bahawa kebenaran itu hanyalah satu atau yang bersumber daripada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Ada orang fahaman sekarang ni yang muncul yang mereka sebut sebagai fahaman pluralisme. Okay? Fahaman yang menganggap betul semua agama. Hindu betul, Kristian betul, Yahudi betul, Buddha betul. Mereka membenarkan semua agama. Dia kata agama sahaja yang berbeza, tujuan kita sama, dia kata. Boleh pula mereka mengatakan begitu. Suratul Fatihah ni, khususnya ayat 6 ni mengajarkan kepada kita bahawa jalan kebenaran itu hanya satu sahaja, iaitu yang datang daripada Allah yang Maha Satu, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Oleh kerana itu pada ayat ini Allah Ta'ala buat dalam bentuk mufrad, tidak dalam bentuk jamak. Maka jalan itu hanya satu. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, kata Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Sirati itu mufrad. Mustaqiman yang lurus. Satu sahaja jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah akan. Ini Rasul yang mengucapkannya. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan. As-subul ni bentuk jamak daripada sabil. Okay? Kalau sabil itu satu jalan. Kalau subul itu banyak jalan. Kata Allah, wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak itu, cara-cara yang pelbagai itu. Nanti oleh sebab itu kamu akan berpecah belah. Maka oleh kerana itulah perkataan as-sirat ini menunjukkan kepada kita bahawa jalan kebenaran itu hakikatnya hanya satu yang bersumber daripada Allah Ta'ala yang Maha Satu. Okay? Baik, secara bahasa apakah dia maksud sirat tu? Sirat kalau kita baca terjemahan disebut dengan jalan. Ya. Memang maksud sirat itu adalah maksudnya jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Okay? Ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya adalah jalan yang lurus. Namun sebenarnya perkataan ini merupakan perkataan yang dipinjam sahaja untuk menggambarkan kebenaran. Okay? Jadi ia bukanlah jalan secara hakiki, melainkan ini jalan secara majazi. Maka dalam bahasa Arab ini disebut sebagai isti'arah. Okay? Kata yang dipinjamkan untuk menggambarkan kebenaran. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya adalah tunjukilah kami kepada kebenaran. Tetapi kebenaran itu diumpamakanlah ia seperti jalan yang lurus. Okay? Seperti jalan yang lurus. Baik. Secara bahasa, as-sirat itu bermakna yang pertama, ada 5 makna yang boleh kita ambil. Ulama menjelaskan 5 makna daripada as-siratal mustaqim itu. Yang pertama, ia difahami sebagai tariqan mustaqiman. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. La iwaj. Tidak ada yang bengkok-bengkok dekat situ. Tidak ada sesuatu yang terpesong-pesong dekat situ. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Quran ni adalah kitab yang walam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang tidak ada di situ sesuatu yang bengkok. Maksudnya sesuatu yang salah, sesuatu yang terpesong, tak ada. Qayyiman, tetapi ia sesuatu yang lurus. Maka
As-siratal mustaqim ni adalah jalan yang lurus yang tidak ada bengkok di situ, maksudnya tak ada apa-apa yang salah. Semuanya adalah betul. Yang kedua, as-sirat ini juga difahami sebagai tariqan sahlan, jalan yang mudah. Jalan yang mudah. Oleh kerana itulah agama kita ni agama yang mudah, la masyaqqah, bukan agama yang sukar. Apabila berlaku kesukaran, maka pasti akan datang kemudahan. Begitulah agama kita. Okay? Yang ketiga, ia difahami sebagai tariqan wasi'an, jalan yang luas. Maka agama kita ni merupakan agama yang amat sangat luas. Amat banyak keluasan dalam agama kita ni. Ia bukan agama yang sempit. Okay? Maka dalam hukum hakam fiqh pun ia amat sangat luas. Okay? Baik, kemudian yang berikutnya, yang mafhum daripada tariq ini tadi atau sirat ini tadi, itu ia difahami sebagai at-tariq muwassilan ilal maqsud, jalan yang menyampaikan kepada maksud, kepada tujuan. Maka oleh kerana itu, sesiapa yang bersabar berada di jalan Allah Ta'ala ni, maka ia akan sampai kepada tujuan untuk mencapai ridha dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4, bukan 5. Ada 4 makna as-sirat ini. Yang pertama, jalan yang lurus. Yang kedua, jalan yang mudah. Yang ketiga, jalan yang luas. Yang keempat adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada maksudnya, kepada tujuannya. Itulah as-siratal mustaqim. Okay? Baik, kita teruskan lagi dekat sini. Firman Allah Ta'ala ni. Dekat sini pun Allah Ta'ala buat dalam bentuk jama'. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Allah Ta'ala tak buat bentuk dia ihdi as-siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tetapi Allah Ta'ala buat dalam bentuk jama'. Ini menunjukkan kepada kita atau mengisyaratkan kepada kita betapa penting kita mendoakan sesama Muslim. Bukan kita saja yang kita doakan, tetapi doakan juga saudara-saudara kita yang Muslim yang lain. Jangan kedekut ketika berdoa hanya untuk dirinya saja. Tak mau mendoakan pada orang lain. Sebenarnya kita untung saat mendoakan orang lain. Bahkan yang paling untung lagi, kalau kita mahu mendoakan saudara kita ala zahril ghaib, tanpa ia tahu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, kalau boleh tu tak payah kita bagi tahu dia. Senyap saja. Tapi dalam diam tu kita doakan dia. Apa keutamaan dia? Kata Rasulullah SAW, apabila kita doakan saudara kita ala zahril ghaib, tanpa ia tahu, maka setiap kali kita doakan dia, malaikat datang mengaminkan doa kita itu, dan malaikat berkata, walaka mithlu, dan bagimu yang seumpamanya. Misalnya macam ni, ya Allah, berilah kesihatan kepada saudaraku Fulan bin Fulan. Malaikat tu aminkan. Amin. Dia aminkan, ya Allah perkenankan doa dia ni, walaka mithlu, dan bagimulah doa yang seumpamanya. Malaikat doakan kita. Kalau kita doakan orang untuk sihat, maka malaikat ni doakan kita supaya kita juga mendapatkan kesihatan. Maka oleh kerana itulah ayat ni dibuat Allah dalam bentuk jamak sebagai satu isyarat sebenarnya kepada kita supaya saat kita berdoa, kalau boleh janganlah diri kita saja yang kita doakan, tetapi doakanlah juga saudara-saudara kita yang lain. Okay? Baik, kita teruskan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan ayat yang terakhir, atau bagi yang memandang alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat pertama, ini merupakan ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Okay? Baik. Ayat ni sebenarnya, ayat 7 ni Allah Ta'ala menjelaskan apakah itu siratal mustaqim. Okay? Ini yang disebut dengan tafsir ayah bil ayah. Ayat mentafsirkan ayat yang lain. Pada ayat 6 kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apakah itu jalan yang lurus? Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 7 ni. Jalan yang lurus itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Okay? Baik, kalau kita perhatikan ayat 7 dekat sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagikan manusia itu kepada 3 bahagian.
Yang pertama, orang-orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat, itulah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Yang kedua dan yang ketiga, yaitu orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Dua golongan ini adalah dua golongan yang tidak mengikuti jejak atau yang tidak berjalan di atas jalan yang lurus, panduan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. So ada tiga golongan manusia dekat sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Okay. Baik, siapakah mereka? An'amta alaihim. Orang-orang yang telah diberi Allah taala nikmat kepada mereka. Siapakah mereka ini? Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala nikmat ni adalah man an'ama bi ni'matil imani wal amal. Orang-orang yang telah dikurniakan Allah kepadanya nikmat iman dan amal. Okay? Nikmat iman dan amal. Fahum, maka mereka itu adalah alimu wa amilu bima alimu. Orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat ni, yang Allah Ta'ala sebut mereka ini orang-orang yang berjalan di atas jalan as-siratal mustaqim ini tadi, iaitulah orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan apa yang mereka tahu. Okay? Jadi orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala nikmat itu ialah orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang mereka tahu. Siapakah mereka? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi Allah nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka nabi, siddiqin, syuhada dan salihin inilah orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmu mereka. Maka mereka ni adalah orang-orang yang telah diberi Allah nikmat kepada mereka. Okay? Baik. Siapa pula yang orang-orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala ni? Okay? Siapakah mereka? Orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala ni disebutkan dalam tafsir, man alimul haqqa wa lam ya'malu wa jahaduhu faghadiballahu alaihim. Orang-orang yang ada ilmu tetapi mereka tak mahu mengamalkannya, bahkan mereka membantah kebenaran itu, maka oleh kerana itu Allah murka, Allah marah kepada mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempunyai prinsip yang sama. Jadi tidak hanya terkhusus kepada orang Yahudi, tetapi termasuklah kepada orang-orang yang mempunyai prinsip yang sama, iaitu ada ilmu, ada pengetahuan, tetapi ia tak amalkan, bahkan ia sampai ke tahap membantah kebenaran, menolak kebenaran. Orang-orang Yahudi ada ilmu? Tak ada. Mereka ada ilmu. Oleh kerana itulah banyak atau sering dahulu orang-orang musyrik itu bertanya kepada orang Yahudi, okay? Sebab mereka memang ada ilmu, tetapi malangnya mereka itu tidak mahu mengamalkan apa yang mereka tahu. Bahkan mereka menentang kebenaran yang telah mereka ketahui bahawa itu merupakan kebenaran. So hari ini pun kalau ada orang yang mempunyai prinsip yang sama, dia ada ilmu namun dia tak mahu mengamalkan, bahkan cenderung ia menolaknya, maka ia sebenarnya telah termasuk kategori al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang terakhir ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapakah ad-dallin ni? Orang-orang yang sesat ni orang-orang la ilma indah, orang-orang yang tak ada ilmu tetapi mereka beramal. Tak ada ilmu tetapi mereka beramal. Maka ya'budunallaha ala jahlin, mereka menyembah Allah Ta'ala atas dasar kejahilan mereka. Maka mereka adalah orang-orang ad-dallin. Ulama mengatakan inilah golongan an-nasara, orang-orang Nasrani. So orang Nasrani sebenarnya mereka tidak berilmu seperti orang-orang Yahudi, okay? Tidak berilmu seperti orang-orang Yahudi. Bahkan Injil yang mereka kata itu sebagai Injil pun itu ditulis jauh selepas kewafatan Nabi Isa, atau setelah diangkat Allah Ta'ala Nabi Isa alaihissalam ke langit. Bukan pada masa Nabi Isa alaihissalam dituliskan kitab mereka itu. Maka sesiapa pun yang berjalan
sesuai dengan prinsip mereka, iaitu beramal ibadat cuma tak ada ilmu, maka orang-orang tersebut boleh masuk dalam kategori ad-dallun, orang-orang yang sesat. Oleh kerana itulah kita dalam beramal ibadat mestilah juga ada ilmu pengetahuan. Okey. Baik, saya ingat kita cukupkan setakat ini saja. Yang terakhir, yang terakhir, apabila kita selesai daripada membaca suratul Fatihah ni, maka sunatlah kita sunatlah kita untuk membaca amin. Okay. Sunat kita membaca amin. Macam mana cara membaca amin ni? Sebahagian ulama berpendapat cara membaca amin adalah seperti kita membaca Yasin. Okay. Ada ulama berpandangan seperti membaca Yasin. Ada juga yang berpandangan membacanya cukup amin dengan cepat saja. Okay. Apa maksud amin ni? Bermakna istajib, perkenankanlah ya Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bersamaan ucapan amin kita dengan ucapan para malaikat, maka Allah Ta'ala akan ampunkanlah dosa-dosa kita yang telah lalu dengan asbab kita membaca amin selepas daripada suratul Fatihah. Kemudian amin ni bukan satu ayat daripada suratul Fatihah. So bagi sesiapa yang hendak membaca amin, maka hendaklah ambil nafas yang baru ataupun pisahkan daripada suratul Fatihah. Jangan sampai kita membaca amin tu kita baca macam ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nafas yang sama. Itu tidak boleh. Mengapa? Sebab amin ni bukanlah bahagian daripada suratul Fatihah. Cuma sunat untuk dibaca apabila kita selesai membaca suratul Fatihah, sama ada dalam solat maupun di luar daripada solat. Okay? Alhamdulillah kita telah selesai membicarakan membicarakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dapat kita fahami. Inti daripada suratul Fatihah ni oleh sebagian ulama dinyatakan dalam suratul Fatihah ni sebenarnya dijelaskan antara hak Allah dan hak hambanya. Apakah hak Allah Ta'ala tu? Kita tauhidkan Allah Ta'ala. Apa pula hak kita? Kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara intipati yang terkandung dalam suratul Fatihah. Ataupun ada ulama yang lain mengatakan intipati dalam suratul Fatihah ini 3. Pertama tauhid, iaitu ayat 1 sehinggakan ayat 4. Kemudian yang kelima adalah ibadah. Kemudian ayat 6 dan ayat 7 itu merupakan atau khususnya ayat 7 itu merupakan bahagian daripada akhlak ataupun tasawuf. Kita nak memilih jalan siapa. Okay? Maka ketiga-tiga ini perlu kita seimbangkan dalam hidup ini. Tauhid, ibadah, kemudian akhlak ataupun tasawuf. Bahkan akhlak ni merupakan merupakan puncak daripada segala-galanya. Kerana akhlak ini adalah buah daripada tauhid dan ibadah. Kalau dalam hadis disebutkan bahasa dia dengan ihsan. Okay? Baik, saya ingat setakat itu saja untuk petang ni. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita tutup, saya akan cuba jawab. Ni ada satu masuk soalan, ada ke ayat Quran doa khusus untuk anak-anak dapat tambahan hidayah, ilmu dan amal dan faham sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Doa yang secara khusus yang seperti yang disebutkan tadi tidak ada yang secara khusus, okay? Tetapi ada ada doa-doa yang lain yang mempunyai makna yang agak umum lah, okay? Yang mempunyai makna yang agak umum untuk mendoakan anak-anak kita. Misalnya doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang salih. Okay? Ataupun seperti doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Okay? Atau juga doa Nabi Ibrahim ada beberapa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu antara doa-doa yang boleh untuk kita amalkan. Namun kalau secara khusus meminta hidayah kepada anak-anak ataupun doa-doa yang lain, secara khususnya tidak ada. Maka boleh kita doakan menggunakan bahasa kita sendiri. Ia tak semesti
teks doa tu diambil daripada Al-Quran. Boleh kita buat dengan bahasa sendiri dan itu insya-Allah tidak akan mengurangi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saja dalam bahasa kita, ya Allah berilah hidayah kepada anakku, ya Allah buatlah dia menjadi hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah tetapkanlah hidayah pada dirinya dan seterusnya. Boleh buat dengan bahasa kita saja, okey. Baik, yang lain ada apa-apa soalan sebelum kita tutup kelas kita ni? Kalau ada apa-apa soalan boleh unmute Zoom, kemudian sila tanyakan, okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya ayat yang akhir tu, ulama mentafsirkan hanya kepada kaum Yahudi dan Nasrani je ke? Apa pula pada tak ditujukan pada yang menyembah bahala, menyembah apa, itu dalam kategori apa pula tu? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, memang kalau kita baca tafsir, okey, ini sentiasa dikaitkan oleh ulama kepada Yahudi dan Nasrani, okey. Namun sebenarnya poin dia dekat situ bukanlah kaum Yahudi dan Nasrani itu. Poin dia apa yang saya sebut tadi. Kalau maghdub itu adalah orang yang ada ilmu, orang yang sebenarnya ada ilmu, tetapi ia tak mahu beramal dengan ilmu yang benar yang ia ketahui itu, bahkan ia cenderung menolak kebenaran yang dia ketahui sendiri. Okay. So Yahudi itu hanya sebagai contoh saja. Contohnya seperti orang Yahudi. So misalnya ada orang, hatta orang Islam mungkin, okay, hatta orang Islam, kalau mempunyai sifat yang sama, dia ada ilmu, tapi perangai jauh daripada ilmu yang dia ketahui. Jauh daripada itu. So dia pun termasuk dalam kategori maghdub. Masuk dalam kategori maghdub itu. Okay? Walaupun dia disebut sebagai Muslim. Okay? Tapi kalau prinsip dia, sifat dia macam tu, dia ada ilmu tapi apa yang ia lakukan bercanggah dengan apa yang ia ketahui, boleh masuk kategori maghdub. Okay? So Yahudi itu tadi hanya sebagai contoh. Seperti, sebab memang orang Yahudi ni, mereka ni ada ilmu. Mereka tahu kebenaran. Cuma mereka tutupi, bahkan mereka menolaknya. Mereka tahu. Okay? Yang kedua, tentang ad-dhal. Orang-orang yang sesat ni, orang-orang yang sesat ni tadi apa definisi dia? Kata ulama, ad-dhal ni adalah orang yang beramal ala jahlin, atas kebodohan. Tak ada ilmu. Cuma dia sibuk beramal ibadat. Contohnya seperti Nasran, itu contoh saja. So penyembah berhala itu masuk dalam kategori yang mana? Ad-dhallun juga. Sebab mereka itu juga menyembah Tuhan mereka itu ala jahli, atas kebodohan kan, bukan atas dasar ilmu kan. So masuk ke situ juga. So sesiapa pun yang melakukan perkara yang sama masuk ke situ. Termasuk, mohon maaf, termasuk orang Islam yang melakukan suatu amalan tapi bukan atas dasar ilmu, boleh jatuh kepada ad-dhallun, kesesatan. Kan boleh masuk ke situ. Kita tengok sendiri dalam Islam sekarang ni pun macam-macam fahaman muncul, dan itu diatasnamakan sebagai fahaman daripada Islam kan. Baru-baru ni ada saya tengok satu berita seorang profesor, tak silap saya tu, yang meminta maaf berkaitan Asmaul Husna kan. Saya sebenarnya tak faham sangat dengan konsep beliau tu, sebab saya pun bila dah viral berita tu baru saya baca, saya tak tahulah konsep dia macam mana. Cuma dari situ saja kita tengok sumbernya memang dikaitkan dengan Asmaul Husna, mungkin dikaitkan dengan Al-Quran mungkin kan. Tetapi cara memahami ini bukan atas dasar ilmu yang betul, jatuh kepada kesesatan. Ni Ahmadiyah atau Qadiani. Qadiani itu apa sumber mereka? Mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi terakhir. Sumber mereka itu Quran. Sumber mereka itu Quran. Di mana ayat dia dalam Quran tu? Dalam surah As-Saff yang mana di sana Allah Taala mengatakan, Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul selepas aku yang bernama Ahmad. So kata mereka, dekat sini disebut Ahmad bukan Muhammad. So Ahmad ni maksudnya adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan Muhammad SAW, mereka kata. So ini masuk kategori sesat. Ya, masuk kategori sesat juga. Okay, begitu. Baik, ada soalan yang lain? Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama.
Baca buku Mirza Ghulam Ahmad boleh ke tak payah baca ke? Tak ada manfaat. Baik. Ada yang lain yang nak bertanya? Kalau ada, dipersilakan. Kalau tak ada, kita tutup dengan doa saja. Okay? Baik, saya ingat kita tutup dengan doa saja. InsyaAllah kita sambung nanti masuk kepada surah Al-Baqarah bermula daripada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada semua yang telah join. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu hadapan. Yang baik dari Allah, segala yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.